Assalamualaikum dan selamat petang. Saya ucapkan kepada doktor dan juga rakan-rakan. Saya Nona Suha binti Muhammad Nur Azam dengan nombor matrik 201786. Sebelum tu saya nak mohon maaf sebab tak dapat nak present live. Manakala line dekat college tak bagi kerjasama, jadi saya terpaksa record lah presentation saya. Okey, baik. Saya akan membentangkan berkenaan dengan artikel yang bertajuk Teaching Note Social Work Serial Using Video Recorded Simulated Client Sessions to Teach Social Work Practice. Tajuk ini maksudnya adalah berkenaan dengan penggunaan video rakaman simulasi bersama klien ketika sesi pembelajaran social work, kerja sosial. Okay, baik. Ini merupakan muka hadapan artikel. Kajian ini dilakukan oleh Kenta Asakura, Marian Bogo, Bethany Good, Roxane Power pada tahun 2017 dan kajian ini dilakukan di Kanada. Okey, untuk pengenalan, kajian ini adalah memfokuskan kepada penggunaan rakaman video, iaitu rakaman video semasa pekerja sosial bersama dengan klien dan dirakamkan untuk tujuan pembelajaran praktis kerja sosial. Sebelum tu kita kena tahu dulu, dalam kajian ini juga ada menyatakan bahawa pendidikan kerja sosial berfungsi untuk membantu para pelajar dalam menelahkan kecekapan holistik. Dan juga ada juga menyatakan di dalam artikel ini, simulasi itu sendiri merujuk kepada situasi di mana klien merupakan pelakon yang direka khas. Dan juga kes klien tersebut diwujudkan khas untuk tujuan pembelajaran sahaja. Maksudnya bukan cerita yang benar lah, cerita hanya rekaan semata-mata untuk tujuan pembelajaran. Okey. Di sini saya akan menerangkan berkenaan dengan kelebihan simulasi fizikal dalam pembelajaran. Ada perbezaan. Kajian ini dia memfokuskan kepada simulasi rakaman video simulasi, tetapi ada juga dalam artikel ini menyatakan berkenaan dengan kelebihan simulasi fizikal. Jadi apa kelebihan simulasi fizikal ni? Yang pertama adalah meningkatkan persediaan pelajar, yang kedua lebih efektif, yang ketiga meningkatkan kefahaman pelajar, dan yang keempat meningkatkan kompetisi antara pelajar, competition. Okey, simulasi fizikal ni maksudnya pelajar sendiri alami situasi tersebut. Pelajar yang akan cuba untuk berinteraksi dengan klien yang telah pun kita upah ataupun klien yang berlakon tersebut. Jadi di sini simulasi fizikal tu sendiri akan meningkatkan persediaan pelajar. Pelajar mengalami sendiri bagaimana cara untuk berinteraksi dengan klien, bagaimana untuk mereka cope dengan emosi klien. Jadi benda ni dapat membantu para pelajar lah, bukan secara teori semata-mata dia orang belajar dalam kelas, secara fizikal pun dia orang dapat alami perkara tersebut. Jadi mereka akan lebih faham dan meningkatkan sendiri kompetisi antara pelajar masing-masing. Aku boleh buat. Okey. Sekarang saya akan menerangkan berkenaan dengan simulasi rakaman video. Tadi simulasi fizikal, sekarang simulasi rakaman video. Okey, simulasi rakaman video ni menggantikan simulasi secara fizikal. Dan tidak dinafikan, simulasi rakaman video ni memang memudahkan pelajar untuk membuat rujukan sebab kita rakam dan kita tayangkan kepada para pelajar. Tetapi simulasi rakaman video ni menyebabkan pemikiran kritis pelajar terhad dan pelajar sendiri dia tak alami sesi yang dijalankan. Maksudnya dia cuma tengok je. Dia tengok je rakaman video tu, ini adalah pekerja sosial, ini adalah klien. Jadi dia mampu tengok begitu saja, dia tak alami sendiri. Okey. Jadi keempat-empat penulis artikel ini, iaitu Kenta Asakura, Marian Bogo, Bethany Good dan juga Roxane Power telah menjalankan satu projek, iaitu projek social work serial dengan menggunakan Rose sebagai klien mereka. Rose ini merupakan pesakit yang mengalami tekanan. Jadi mereka tidaklah mengambil Rose, memang Rose yang sebenar, mengupah pelakon untuk jadi Rose.
Rose, pelakon tersebut memang dalam artikel ni sendiri tulis memang boleh kata sama perwatakan dengan Rose yang sebenar. Jadi mereka mengupahlah pelakon tersebut untuk menjadi klien, dan projek ini tidak menggunakan pekerja sosial. Maksudnya hanya merakamkan sesi bersama klien, dan pekerja sosial itu adalah pelajar yang akan melihat rakaman video itu sendiri. Maksudnya mereka akan alami situasi seperti simulasi fizikal, tetapi ini adalah rakaman video. Apa yang ada dalam projek social work serial ni, sampel-sampel dia adalah menggunakan panggilan telefon. Yang kedua adalah sesi secara bersemuka. Yang ketiga adalah melalui email, iaitu e-komunikasi. Dan juga yang keempat, menggunakan intonasi suara dan juga mengenal pasti pelakuan klien. Okey, di sini menggunakan panggilan telefon, maksudnya dalam projek tersebut, Rose dan juga pekerja sosial, iaitu pelajar itu sendiri, seolah-olah menggunakan panggilan telefon, berinteraksi menggunakan panggilan telefon. Yang kedua, sesi secara bersemuka ni memang berlakon seolah-olah mereka berada berhadapan, berinteraksi secara berhadapan. Dan email ni seolah-olah Rose menghantar email kepada pelajar ataupun pekerja sosial tersebut, dan pelajar membuat praktis bagaimana untuk respon melalui email. Okey, dan juga intonasi suara dan juga mengenal pasti pelakuan klien ni, ini adalah intonasi suara ni daripada Rose. Maksudnya Rose menggunakan intonasi suara yang bagaimana, dan pelajar harus mengenal pasti intonasi tersebut menunjukkan emosi Rose sama ada stabil ataupun tidak. Jadi dia perlu mengenal pastilah perlakuan klien dekat situ. Okey, apa kemahiran yang diperoleh melalui projek yang telah dijalankan ni? Okey, kemahiran pertama adalah kebolehan menganalisis perlakuan lisan dan bukan lisan klien. Sebab dalam projek ni menggunakan email, gunakan telefon. Jadi benda ni melatih para pelajar lah untuk dapat menganalisis perlakuan klien sama ada secara lisan ataupun bukan lisan. Okey, yang kedua, dapat mengenal pasti perubahan emosi klien. Okay, walaupun tanpa bersemuka, apabila pelajar mendengar intonasi suara klien tu, dia dapat kenal pastilah perubahan emosi yang klien alami tu. Dan yang ketiga, peningkatan kemahiran dalam penggunaan pelbagai jenis platform bagi membantu klien. Maksudnya bukan secara bersemuka sahaja pelajar dapat input itu daripada email, telefon. Benda-benda ni meningkatkan lagi lah kemahiran pelajar untuk guna pelbagai jenis platform. Okey, akhir sekali untuk kesimpulannya, pembelajaran secara praktikal ni memang amat penting. Kita tak boleh fokuskan hanya kepada teori, sebab praktik kerja sosial ni memang orang kata kritis lah. Kalau cuma belajar secara teori, para pelajar tu tak akan nampak, dia tak akan tahu macam mana nak handle situasi sebenar. Okey, yang kedua, membolehkan pelajar meletakkan diri mereka di tempat klien dalam simulasi. Maksudnya kalau pelajar memang alami, memang jalani simulasi itu sendiri, mereka akan dapat selamilah perasaan klien, dapat faham apa yang klien cuba nak sampaikan, berbanding dengan pembelajaran secara teori. Okey. Dan yang terakhir, projek ini walaupun penggunaan kos dia adalah rendah, sebab kita cuma rakam kan, tapi para pelajar dapat pengalaman untuk alami situasi sebenar, macam mana nak handle klien, macam mana sebagai seorang pekerja sosial, macam mana kita nak atasi masalah-masalah yang klien hadapi, macam mana kita nak handle emosi mereka. Jadi benda ni bergunalah, walaupun kos dia rendah je kita guna, cuma rakam, tapi dia memberi input yang sangat besar kepada pelajar untuk praktis kerja sosial. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.